Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Saya Haryanti Jimatusen. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan salam muhibah berikutan pengisytiharan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III sebagai The King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam bagi bulan Mei 2022 meningkat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan salam muhibah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, berikutan dengan pengisytiharannya sebagai The King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengimbas kembali kenangan-kenangan manis bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III semasa perjumpaan-perjumpaan yang lalu, khususnya perjumpaan di Rwanda pada bulan Jun lepas dan juga semasa lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke United Kingdom pada bulan Disember 2018. Bagi mengakhiri titah perutusan berkenaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan salam muhibah dan ucapan tulus ikhlas kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III dalam memulakan peranan barunya sebagai ketua negara dan seterusnya dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, keamanan dan kesejahteraan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda King Charles III, Her Majesty the Queen Consort serta seluruh ahli kerabat diraja dan rakyat United Kingdom. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 167 kes sembuh dicatatkan hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 60.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.1%. Ke arah menggariskan kepentingan pertolongan kecemasan dan meningkatkan kesedaran bagaimana pertolongan kecemasan dapat menyelamatkan nyawa, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan sokongan Persatuan Bulan Sabit Merah mengadakan majlis bersempena Hari Pertolongan Kecemasan Sedunia. Acara berlangsung petang tadi di BIBD Connect, Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat juga menyampaikan kantung pertolongan kecemasan kepada ahli pelatun korporat BIBD yang dihasratkan sebagai ejen bantu atau sokongan bagi Persatuan Bulan Sabit Merah dalam melakukan misi pertolongan kecemasan asas atau inisiatif.
Menteri Kesihatan turut merasmikan pemasangan Automated External Defibrillator AED di BIBD Connex yang dapat diakses bagi penggunaan awam semasa kecemasan. Ia merupakan kali pertama acara seumpamanya diadakan sempena Hari Pertolongan Kecemasan Sedunia melalui aktiviti luar. Ia juga disertai beberapa pameran yang bertujuan menggalakkan lebih ramai orang awam untuk mempelajari pertolongan kecemasan dan menyedari pentingnya pengetahuan tersebut bagi menyediakan komuniti yang selamat dan sihat. Hari Pertolongan Kecemasan Sedunia disambut pada hari Sabtu kedua dalam bulan September setiap tahun. Kedutaan Republik Sosialis Vietnam di negara Brunei Darussalam petang tadi menyerahkan sumbangan kira-kira 50 buah buku kepada Universiti Teknologi Brunei UTB dan melancarkan Vietnam Corner. Acara diadakan di Kompleks Perpustakaan Universiti berkenaan. Dalam ucap tama, Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, antara lain menyatakan melalui acara tersebut, ia dapat membantu mempromosikan kefahaman budaya antara kedua-dua buah negara dan meningkatkan lagi kerjasama dua hala. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Tran Van Qua, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara Brunei Darussalam berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan meningkatnya minat terhadap budaya dan masyarakat. Dalam pada itu, satu koleksi 11 tajuk buku dihimpunkan dan disumbangkan oleh Vietnam Intangible Cultural Heritage Centre kepada UTB yang dihasrat dapat memberikan manfaat kepada para pelajar yang berminat untuk mengetahui tentang negara berkenaan. Juga hadir Puan Yang Terutama Seng Davan Bongse, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara ini, dan Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shomona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara ini. Hari Terbuka Pengurusan Tanaman Padi yang baik diungkayahkan bagi memudahkan para peladang mendapatkan maklumat perkhidmatan pertanian. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak RM2,846.3 juta pada bulan Mei 2022, iaitu peningkatan sebanyak 48.7% daripada RM1,913.9 juta pada bulan yang sama tahun 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan perubahan bulan ke bulan jumlah perdagangan bagi bulan Mei 2022 menurun sebanyak 5.7% berbanding dengan bulan April 2022. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 51.9% pada bulan Mei 2022 berbanding bulan Mei 2021. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan kimia. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah, gas asli cecair LNG dan produk petroleum. Peningkatan ekspor minyak mentah dan LNG adalah disebabkan oleh peningkatan harga purata. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan bahan-bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Mei 2022 adalah Australia, diikuti oleh Republik Rakyat China dan Singapura.
Komoditi ekspor terbesar ke negara Australia dan Singapura adalah bahan api galian, manakala ke negara Republik Rakyat China adalah bahan-bahan kimia. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, bahan-bahan kimia, bahan-bahan mentah, tidak boleh dimakan dan makanan. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia, diikuti Kazakhstan dan Arab Saudi dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut MOD pengangkutan, peratus yang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import adalah mod pengangkutan laut, diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan perangkan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Mei 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofe.gov.bn. Pusat Tingkatan 6 Sengkurung pagi tadi mengadakan Hari Terbuka Pengurusan Tanaman Padi yang Baik. Acara sehari ini bertujuan bagi memudahkan para peladang padi mendapatkan maklumat perkhidmatan serta produk atau bahan input pertanian. Acara dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, antara yang menyertai syarikat pengeluar semayan padi, syarikat yang menawarkan perkhidmatan jentera-jentera ladang, perkhidmatan pengeringan padi, perkhidmatan dron pertanian dan pembekal bahan-bahan input pertanian. Akan juga para pengusaha untuk mendapatkan maklumat, jadinya macam the whole value chain nampaklah di sini. Industri padi di sinilah di Brunei. Dan akan dapat mencapai, at least we able to connect pengusaha-pengusaha padi dengan semua syarikat-syarikat yang mengadakan di sini tu. 2 orang peserta negara Brunei Darussalam menyertai musabakah antarabangsa Al-Malik Abdul Aziz bagi menghafaz, membaca dan mentafsir Al-Quran kali ke-42 di Makkah Al-Mukarramah. Musabakah tersebut berlangsung selama 12 hari sehingga 21 September ini. Awang Muhammad Hishamuddin bin Haji Mahadini, mahasiswa tahun 4 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, dan Awang Ahmad Hamizan bin Haji Laiden, penuntut diploma Aliyah Qiraat tahun 1 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, berlepas meninggalkan negara Brunei Darussalam kemarin. Awang Muhammad Hishamuddin akan menyertai musabakah menghafaz Al-Quran bagi kategori 30 juzuk Al-Quran, manakala Awang Ahmad Hamizan akan menyertai kategori musabakah menghafaz 15 juzuk Al-Quran. Bidang perniagaan, khususnya industri makanan, sememangnya salah satu pilihan yang berpotensi menjadi kerjaya menjana pendapatan. Industri makanan juga tidak dinafikan antara pilihan ramai dalam meningkatkan status ekonomi mereka, khususnya dalam kalangan para belia. Hadi Fadil Kipli ada laporannya. Bagi Awang Abdul Faiz Hanafi bin Haji Awang Muhammad, penjualan burger menjadi pilihan sebagai kerjaya dalam menjana pendapatan. Berkecimpung atas sokongan keluarga, pengusaha Nif Burger ini turut menghadapi beberapa cabaran semasa penglibatan awal memulakan perniagaan. So dalam masa COVID-19 tu banyak harga naik. So untuk berjual pun payah. Kami cuba explain kepada orang, tapi orang pun fahamlah kami boleh naikkan harga. Tapi yang membuatnya masalah, kami dapat berjual burger tu untuk orang yang bayar cuma dengan cash. Pasal in term of COVID, lagi bagus untuk membayar bank in. Menurut Awang Abdul Faiz Hanafi lagi, keuntungan dalam berniaga telah memberinya motivasi serta semangat untuk terus aktif dan mengembang majukan bidang perniagaan beliau. So masa ni kami punya goals untuk
InsyaAllah kalau in the end of year boleh dapat membuka restoran di luar ataupun cawangan baru lagi. Untuk belia di luar sana yang baru akan mencuba membuat bisnes, ialah jangan takut mencuba. Gagal sekali tu anang tak apa-apa lah, anang biasa sudah. Macam pernah saya dengar daripada kata-kata Muhammad Ali, it's not about how you fail, it's about how you can get up. Semoga usaha beliau ini menjadi motivasi kepada belia lain dalam sama-sama meningkatkan ekonomi dan berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Laporan Hadi Fadil Kipri untuk Berita RTV. Revolusi Industri 4.0 membawa bersama pelbagai cabaran baharu dan peluang terbaik yang menuntut masyarakat untuk sentiasa mempelajari ilmu pengetahuan baharu, melakukan inovasi serta merubah pemikiran yang sedia ada kepada pemikiran holistik, kreatif, inovatif dan mampan. Ini tidak terkecuali bagi penghulu mukim dan ketua kampung dalam mendukung dasar-dasar serta usaha kerajaan membangun negara di samping memeduli hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan masyarakat setempat yang ditadbir. Pelantikan penghulu mukim dan ketua kampung adalah satu amanah serta kepercayaan yang telah diberikan oleh Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sebagai tulang belakang kepada penghulu dan ketua kampung, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung juga memainkan peranan dalam sama-sama merancang serta mengendalikan kegiatan dalam mencapai perpaduan dan keharmonian mukim dan kampung. Penambah saya akan berkhidmat dan sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat kampung. Walau bagaimanapun, semua rancangan dan inisiatif hanya akan tercapai dengan adanya sokongan dan kerjasama daripada masyarakat kampung dan mukim. Segala cadangan dan juga apa jua teguran dan juga nasihat yang akan diberikan kepada perambah saya, insyaAllah akan saya terima dengan hati yang terbuka lah, dan akan mengambil kira dalam menyediakan rancangan-rancangan dan juga dari masa ke semasa bagi kemajuan dan kemudahan kampung kita ni juga. Projek pendidikan alam sekitar anjuran Green Brunei dengan kerjasama Mitsubishi Corporation dan syarikat minyak Brunei Shell diteruskan lagi dengan penanaman 250 pokok. Acara berlangsung pagi tadi di Hutan Simpan Berakas. Lebih 100 pelajar dari beberapa institusi pendidikan, kerajaan dan swasta menyertai aktiviti penanaman pokok. Dalam projek ini, Jabatan Perhutanan juga membantu dengan menyediakan tempat atau kawasan penanaman dan tunjuk cara penanaman pokok kepada para pelajar. Selain daripada itu, projek ini juga lah macam bagi meningkatkan kefahaman para belia, terutama sekali pelajar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan juga tentang perubahan iklim. Bagi Green Brunei sendiri, kami cuma menyokong sasaran pihak kerajaan. Cara kami itu ialah dengan membantu pihak agensi kerajaan dan juga syarikat swasta bagi mencapai sasaran masing-masing. Kontingen negara Brunei Darussalam terus giat membuat persiapan menjelang berlangsung Tamasya Sukan Malaysia 2022 Sukma ke-20 yang akan bermula pada 16 September hingga 24 September di Kuala Lumpur. Semasa acara tersebut, seramai 26 atlet negara akan menyertai 5 acara sukan iaitu karate, pencak silat, renang, petong dan wushu. Sementara itu, dalam acara sukan wushu, atlet negara akan menyertai acara gunshu, doshu dan changquan yang akan bermula pada 14 September hingga 16 September ini. Manakala harapan bagi Tamasya Sukan kali ini akan membuahkan hasil sekurang-kurangnya membawa pulang pingat emas. Mungkin right now I'm not nervous because I've been through this like SEA Games and I already learned like from my mistakes, so inshallah I can just do the best. Training Atu every day and also consistent in his all his routine and stuff.
he's quite hardworking lah. Yang tu ya dapat tu lompatan semua atunya sukses. And then hopefully this time yang Sukma first time for him to go competition in Sukma tu he try to perform his best. Pasukan Gabungan Sports Medicine and Research dan Unit Kejurulatihan dan Pembangunan Sukan muncul juara kejohanan futsal Piala Pengarah Belia dan Sukan selepas mengalahkan bahagian Prasarana dan Estate A. Perlawanan akhir berlangsung semalam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Gabungan Sports Medicine and Research dan Unit Kejurulatihan dan Pembangunan Sukan menang 2-1 ke atas bahagian Prasarana dan Estate A. Sementara dalam perlawanan lain, pasukan JBS Tempuro mengalahkan bahagian Prasarana dan Estate B dengan keputusan 4-1. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazila Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. Kejohanan karate antara skim-skim remaja Jabatan Belia dan Sukan diteruskan lagi dengan beberapa perlawanan akhir acara kata. Perlawanan berlangsung semalam di Pusat Belia di Ibu Negara. Dalam acara akhir kata individu, lelaki kadet Farhin Edlan Muhammad Shamrin dari Brunei Muara B yang memakai tali pinggang biru berjaya kutip pingat emas lepas menewaskan rakan sepasukannya Muhammad Azim Al-Bukhari Haji Roslan. Muhammad Bazli Syukri Haji Muhammad Yusof memakai tali pinggang biru dari Brunei Muara B pula meraih pingat emas dalam acara akhir kata individu lelaki senior dengan menewaskan Muhammad Adam Fadullah Mahali dari Tutong. Sementara itu, dalam acara kata wanita berpasukan 11 hingga 13 tahun, trio dari Tutong, Sadatul Hayat, Sofia Azizah dan Sri Musifirah meraih emas dengan menewaskan trio pasukan Brunei Muara B, Nur Atlia Elina, Nur Husna Shamina dan Rashika. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Nur Faizurah Hani Haji Muhammad, Ketua Unit Kejurulatihan dan Pembangunan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan. Sementara hari terakhir kejohanan akan diadakan esok.